aduan masyarakat orang asli di Lojing berkaitan pencemaran 3 sungai utama. Banjir kilat di sekitar Seksyen U13 Shah Alam sejak 4 tahun lalu didapati berpunca daripada longkang yang tersumbat. Ekor ikan paus tewas setelah terdampar di pantai Timika, Mimika Tengah, Papua. Paus ini kerap mati dengan sejumlah sampah plastik di perutnya. Terdampar dan matinya ikan paus bukan pertama kalinya terjadi. Jabatan Alam Sekitar JAS menemui sisa klinikal di tebing Sungai Gong, Rawang, Selangor yang disyaki daripada sebuah klinik haiwan swasta berhampiran. £17.6 billion every year. Plastic is everywhere in our ocean, floating on the surface, mixing in the salt water, and sitting on the ocean bottom, miles and miles deep. And once in the ocean, it never goes away. Over hundreds of years, it breaks down into small pieces. But those pieces, even the tiny ones called microplastics, are still plastic. To be given a choice, a plastic-free choice. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan memperkenalkan Konsert BJ kepada anda. Konsert BJ ini terletak di R23A, Jalan Bazar, U8/99, Bukit Jelutong 40150, Shah Alam, Selangor. Founder Konsert BJ iaitu Cik Umi Kasum Ismail merupakan seorang wanita yang kreatif dan bercita-cita tinggi serta berusaha untuk menangani masalah penggunaan plastik di Malaysia. Kita menjalankan perniagaan berkonsepkan zero waste, sisa sifar, di mana kita cuba galakkan pelanggan-pelanggan membeli barang tanpa packaging semua. Mereka amat menekankan kesedaran dalam penggunaan plastik sekali guna, iaitu bahan plastik yang digunakan sekali saja bagi tujuan mempaket, membungkus serta menyedia rutin harian manusia, terutamanya dalam sektor makanan dan minuman. Sebagai contoh, bungkusan roti dan bungkusan gula-gula. Beliau juga ingin meningkatkan kesedaran alam sekitar dalam masyarakat di Malaysia, terutamanya golongan ibu tunggal dan kanak-kanak, supaya zero waste lifestyle dapat menjadi satu habit. Apa yang lagi menarik tentang usaha yang direalisasikan oleh wanita pejuang ini ialah beliau menyediakan bengkel yang dapat memupuk kesedaran dalam masyarakat. Antaranya bengkel membuat sabun daripada minyak terbuang, bengkel membuat tempe serta bengkel pembuatan pembalut lilin lebah. Baru-baru ini, beliau menyatakan bahawa terdapat anjuran khas untuk kanak-kanak di mana mereka perlu membawa baju atau kain yang tidak terpakai ke bengkel. Melalui baju atau kain tersebut, mereka dapat menghasilkan alas kaki yang kreatif daripada bahan terpakai. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Dapati bahawa negara-negara Asia iaitu China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand menyumbang 60% anggaran 8 juta tan plastik yang memasuki lautan setiap tahun. Dari 6 negara ini, dipercayai 27 juta plastik telah digunakan pada tahun 2016 dan ini merupakan data terkini yang boleh didapati dari laporan WWF iaitu World Wide Fund of Nature. Secara global, unjuran memperlihatkan akan berlaku peningkatan sebanyak 4 kali ganda dari tahun 2010 hingga ke tahun 2050. Ini bermakna laut mungkin akan ada lebih banyak plastik berbanding ikan. Sekiranya perkara ini tidak diambil tindakan, orang dah tak jual ikan dekat pasar, tetapi menjual sampah. Secara logiknya, kalau hidupan laut itu utamanya akan makan sampah,
kita pun ada potensi untuk termakan sampah yang dimakan oleh mereka. Apa guna banyak kempen-kempen kesedaran yang dilakukan oleh pelbagai organisasi tetapi masih tidak dapat mengubah sikap dan mentaliti masyarakat kita yang masih kolot dan mementingkan diri. Kalau setiap individu ada rasa tanggungjawab untuk ubah sikap, ia akan membawa kesedaran kepada masyarakat dan seterusnya. Perkara ini perlu diselesaikan dengan secepatnya mungkin agar tiada lagi ayat-ayat sinis seperti Malaysia menjadi negara sampah. Sekian, terima kasih. Hasil perangkaian global mendapati bahawa 5 trilion beg plastik digunakan pada setiap tahun dan 13 juta tan daripadanya dibuang ke laut. Manakala dianggarkan bahawa 1 juta botol plastik dibeli pada setiap minit dan 100,000 kehidupan laut terbunuh disebabkan plastik pada setiap tahun. Di Malaysia sendiri dianggarkan secara purata bahawa sebanyak 9 bilion plastik digunakan oleh rakyat Malaysia setiap tahun dan sebilangan besarnya juga berakhir di lautan. Peningkatan pencemaran plastik di lautan yang serius mengundang para penyelidik membuat kajian terperinci ke atas kehidupan dan sumber laut. Antaranya, kajian yang diketuai oleh Universiti California Davis ke atas ikan di pasar Indonesia dan California, Amerika Syarikat telah mendapati bahawa sebanyak 25% sampel ikan yang dikaji mengandungi plastik dan fiber tekstil di dalam perut haiwan berkenaan. Manakala, dalam suatu kajian terbaru oleh Greenpeace pula mendapati bahawa lebih daripada 90% garam yang digunakan di dapur seluruh dunia mengandungi mikroplastik. Maklumat daripada hasil kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa pencemaran plastik begitu meluas di seluruh dunia dan agak sukar untuk ditangani. Malah, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Antonio Guterres pernah memberi amaran bahawa lautan dijangka akan mengandungi lebih banyak plastik daripada ikan menjelang 2050. Jangkaan ini pastinya akan memberi cabaran yang lebih besar kepada masyarakat di seluruh dunia dan di Malaysia khususnya, terutamanya dalam mendepani dan menangani isu pengurusan sisa plastik dan pencemaran plastik yang menjadi beban kepada ekosistem pada saat ini dan pada masa hadapan. Situasi ini begitu membimbangkan kerana plastik merupakan komponen yang tidak mudah merebut. Plastik hanya akan pecah menjadi partikel kecil dan terurai apabila terdedah kepada sinaran ultraungu, oksigen, suhu tinggi dan aktiviti mikroorganisma dalam tempoh masa yang tertentu. Plastik yang pecah dan terurai dalam laut akan menjadi mikroplastik dan nanoplastik yang hanya akan mengundang bahaya kepada kepelbagaian hidupan laut daripada plankton sehinggalah haiwan seperti burung laut, penyu, ikan lumba-lumba dan ikan paus. Baru-baru ini, paus jenis Cuvier Big sepanjang 4.7 meter ditemui mati di selatan Filipina. Biro Perikanan Wilayah dan kumpulan alam sekitar membuat bedah siasat ke atas haiwan berkenaan dan berjaya menemui 40 kg bahan plastik termasuk beg plastik dan karung beras di dalam perutnya. Kumpulan alam sekitar menyifatkan ia antara kes keracunan yang paling buruk pernah disaksikan. Mungkin pencemaran plastik merupakan perkara biasa bagi sesetengah penduduk, tapi tidak bagi hidupan laut. Menurut pengarah The Bone Collector, Daryl Blackie, haiwan itu mati akibat kebuluran kerana tidak boleh makan susuran perutnya dipenuhi dengan sampah. Usaha ini perlu digalas oleh semua pihak selaku khalifah di atas muka bumi yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi seraya dengan firman-Nya yang bermaksud, Dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi dan menghendaki kamu memakmurkannya. Surah Hud ayat 61. Zero waste merupakan aktiviti untuk mengurangkan jumlah penggunaan dan pembuangan plastik. Kita tahu bahawa kita tak dapat mengelakkan diri dari menghapuskan plastik secara sekaligus, tetapi kita mampu mengurangkan penggunaan tersebut. Sebagai contoh, sekiranya kita ke pasar raya, bawalah plastik sendiri ataupun beg sendiri daripada membeli plastik 20% daripada pasar raya tersebut. Duit mampu cari, tapi bagaimana dengan alam sekitar? Dan bagaimana zero waste lifestyle ini mampu untuk menjaga alam sekitar? Contoh lain yang dapat diberikan selain daripada membeli plastik di pasar raya ialah Conserve BJ. Conserve BJ ini menyediakan pelbagai kemudahan yang mesra alam sebagai contoh shampoo.
Cecair shampoo yang disediakan akan diisi pada satu balang besar dan sekiranya pelanggan ingin membeli cecair tersebut, mereka dikehendaki membawa botol shampoo yang sedia ada di rumah untuk membelinya. Betapa hebat dan kritisnya pemikiran Cik Umi Kalsum yang berusaha untuk meminimumkan penggunaan plastik yang semakin berluasa. Contoh lain pula rempah yang biasanya kita lihat di pasar raya sudah sedia ada bersama paket-paket. Tetapi dalam konsep BJ, mereka meletakkan rempah ini pada balang-balang kaca pada rak dan sekiranya pelanggan ingin membeli, mereka perlu menyediakan bekas sendiri dan mengambil dari balang-balang tersebut. Lebih senang untuk dikatakan seperti kita refill air dari water dispenser. Antara langkah-langkah kecil yang masyarakat boleh ambil untuk memulakan kehidupan zero waste ini ialah mengurangkan penggunaan straw di mana-mana saja, terutama yang kedai fast food seperti KFC dan juga McDonald. Tetapi jika anda perasan akan kedua-dua restoran ini mula melaksanakan no straw campaign or drink strawless, orang awam digalakkan membeli atau menggunakan straw stainless steel daripada menggunakan straw plastik. Selain itu, orang ramai disarankan membawa botol air sendiri daripada membeli botol mineral yang dijual di kedai. Ini lebih mengurangkan pembuangan botol plastik yang sedang berleluasa. Sebagai contoh, kedai Starbucks, anda boleh memberi botol anda sendiri kepada mereka daripada menggunakan kap plastik yang disediakan oleh Starbucks. Tambahan pula, langkah ini amat disarankan dan sedang diusahakan di mana rakyat harus membawa bekas makanan sendiri sekiranya ingin membungkus makanan untuk dibawa pulang. Ini lebih mesra alam berbanding membungkus makanan di dalam bekas polystyrene yang selalu ada di mana-mana kedai restoran sahaja. Langkah ini amat digalakkan kepada pelajar sekolah dan juga universiti maupun pekerja-pekerja bagi membawa bekal makanan sendiri atau membawa bekas makanan ke kafe atau restoran bagi mengelakkan penggunaan bekas polystyrene. Melalui ini, dapat menarik perhatian orang awam akan trend sebegini. Sebagai rakyat, perlu memberi contoh yang baik terhadap orang lain agar mereka dapat mengikuti cara tersebut. Kalau dekat Malaysia ni, kalau saya boleh sebut peratusan masyarakat yang mengamalkan zero waste, kebanyakan yang mengamalkan zero waste ni adalah masyarakat Cina. Mungkin dalam 60%, masyarakat Melayu dalam probably 30%, masyarakat India dalam 10%. Jadi kita nak semua lapisan masyarakat, tak kisahlah Cina ke India, faham betapa pentingnya penjagaan alam sekitar ni. Kita tak nak orang Cina je jaga alam sekitar, kita nak orang Melayu pun jaga alam sekitar juga, orang India pun jaga alam sekitar juga. If you can start it now, then when will?